A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berusaha Tuan Haji Wan Nazri bin Wan Muhammad, Timbalan PPD Sektor Perancangan. Yang berusaha Encik Azman Acutan bin Abdullah, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Azamani bin Ghazali, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Encik Nur Azmi bin Makno, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, Tuan Haji Alias bin Talib dan Encik Muhammad Yazid bin Abdul Wahab, SI Partners PPD Mersing, rakan-rakan SISC Plus, rakan-rakan penolong pegawai PPD Mersing, serta seluruh anggota pelaksana pejabat pendidikan daerah Mersing. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah, pada pagi yang berkat ini, kita sama-sama secara atas talian menjayakan program Quran Hour peringkat PPD Mersing tahun 2021. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Oleh itu, marilah kita sama-sama meminjamkan mata, telinga dan hati dalam program ini. Moga dengan kesungguhan kita akan terbuka pintu di langit, diangkat segala dosa-dosa dan diberikan ganjaran pahala yang besar insya-Allah. Bagi memberkati majlis, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Zainuddin bin Osman untuk memimpin bacaan doa, seterusnya mengetuai ikrar Quran. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Pujian orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, dan selawat dan salam ke atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi yang Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, lagi Maha mengasihani. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami dengan kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikannya sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami dilupakan dari Al-Quran dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hajat untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Dan pakaikanlah kami dengan permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami dari segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan dan dalam kubur sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu dan sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke syurga sebagai teman dan sebagai penghadang dan pelindung dari api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu jua, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Maka kami berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita membina Malaysia berbudi dan penyayang melalui misi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah berdasarkan prinsip berikut. Kepercayaan kepada kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Berpedomankan Al-Quran sebagai solusi dalam membina ekosistem Islam melalui baca, faham dan aman. Kesetiaan kepada pemimpin yang selari dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Keikhlasan dan kejujuran dalam setiap perkara. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Zainuddin bin Osman atas pimpinan bacaan doa dan ikrar Quran sebentar tadi. Tuan-tuan hadirin sekalian-sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan satu montaj khas sempena program Quran Hour PPD Mersing 2021. Begitulah tadi persembahan montaj khas sempena program Quran Hour pada hari ini. Agenda pada pagi ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Wan Nazri bin Wan Muhammad, Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD Mersing untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pemudah acara majlis pada pagi ini, Cikgu Muhammad Widat, yang berusaha rakan-rakan timbalan PPD, Cikgu Azman, Cikgu Azmani, Cikgu Nur Azmi, rakan-rakan UO,
rakan-rakan pegawai SIP Plus, rakan-rakan pegawai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan AKP yang dirahmati Allah. Pertama sekali saya menyampaikan salam takzim daripada Tuan PPD. Beliau tak dapat ikuti bersama-sama majlis kita pada pagi ini kerana pada waktu yang sama ini beliau ada mesyuarat bersama dengan pegawai daerah Mersing dan ada beberapa program yang menyusul selepas itu bersama dengan pegawai daerah. Jadi beliau minta saya wakil untuk sesi pagi ini. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali, bersua kembali bagi meneruskan kehidupan kita, bagi mengecapi nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya. Tinggal lagi apa yang perlu kita laksanakan adalah merafakkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada orang yang terdahulu yang telah mengusahakan banyak perkara sehingga kita dapat mencapai nikmat tersebut pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini kita berjumpa pagi ini untuk program Malaysia Quran Hour 30 Ogos sempena dengan hari kemerdekaan negara lah yang akan kita sambut pada 31 Ogos besok. Ada 3 motivasi yang dilihat oleh pihak Augustia di bawah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Pada tahun ini dia dah melangkah kepada tahun yang ke-7 dalam penganjuran Malaysia Quran Hour ini, dan bertepatan pada hari ini dia anjurkan bersempena dengan sambutan hari kemerdekaan kita Malaysia yang ke-64. Yang ke-64. Ada tak rakan-rakan yang dah berumur 64? Tak adalah, belum pencen. 64 dah pencen. Okey. Pengajuran Malaysia Hour ini merupakan sebuah kempen. Kempen bukan kempen biasa tuan-tuan. Bukan kempen melawat Malaysia, bukan kempen melawat Mersing, bukan kempen buang kutip sampah, tidak. Sebuah kempen mengqurankan bangsa dan mengikhlaskan ummah. Satu kempen yang untuk mengajak rakyat Malaysia yang berada di dalam dan di luar negara untuk berinteraksi dengan Al-Quran melalui kita baca, kemudian kita faham, tak faham, lepas tu kita amal sebagai kerangka fikir bangsa yang merdeka. Itulah kerangka fikir bangsa merdeka yang sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita baca belum faham, belum amal Al-Quran itu, maknanya kita belum betul-betul merdeka. Jadi untuk itu rakan-rakan, usaha ini adalah usaha yang murni. Seharusnya kita perlu menerimanya dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Dan kita buat pun dengan ikhlas. Bukan kerana nak ambil gambar, bukan kerana nak promosi dan sebagainya. Pada tahun ini tuan-tuan, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk nanti kita akan kupas nanti. Sebetulnya nanti akan dikupas pada pukul 12 nanti. Sehingga pukul 1. Jadi tuan-tuan dijemput sama nanti untuk sesi itu di TV TV Hijrah dan beberapa saluran maya yang telah disediakan oleh pihak Rustia. Jadi pada tahun ini surah Al-Mulk beserta dengan 7 surah musabbihat dipilih sebagai formula kejayaan untuk membentuk sebuah negara yang harmoni, progresif dan utuh berdasarkan kepada prinsip yang diformulasikan diformulakan oleh Al-Quran. Panduan Al-Quran dirujuk agar keharmonian dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan dengan memaknai jiwa yang merdeka, yang sebenarlah, serta berusaha membentuk kitaran sosial yang sihat, aman, saling bertolak ansur dan bebas dari gejala negatif
yang mampu menggugat ketenteraman awam. Dan alhamdulillah kita dah dapat kerajaan yang baru di bawah kepimpinan yang baru, walaupun masih lama tapi kita anggap dia baru, dan kita kena menyambut kerajaan kepimpinan yang baru ini dengan hati yang terbuka, dengan satu niat untuk mencari keradaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam membentuk bangsa Malaysia yang merdeka, bangsa Malaysia yang nantinya akan mencorakkan negara Malaysia nanti satu corak, satu watak yang lebih bermakna, lebih baik daripada sekarang lah. Jadi tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk itu, kebetulan Al-Mulk itu maknanya kerajaan. Maksud di situ lebih kepada kerajaan hati. Dan nanti kita akan cerita lepas ni lah oleh dalam sesi tadabbur Al-Quran nanti. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada rakan-rakan Modestia yang telah menguruskan program ini, dan saya kira program ini dapat kita sambut baik, dan hebahan juga telah kita buat kepada pihak sekolah untuk bersama-sama menjayakan program ini bagi memanusiakan manusia. Kita dah manusia. Kadang kita terdidik oleh bukan manusia. Allah datangkan kucing, Allah datangkan cicak, Allah datangkan semut untuk menyentuh hati kita. Allah datangkan semut, kalau kita tak fikir dengan fikir akal yang Allah bagi, benda itu akan berlalu dengan sia-sia. Kalau kita fikir, kenapa Allah datangkan semut pada kita? Kenapa Allah datangkan kucing pada kita? Kenapa tidak orang lain? Kenapa seorang yang meminta sedekah itu datang kepada kita, tidak kepada orang lain? Kenapa Allah pilih kita? Yang tu tuan-tuan, kita kena fikir sendiri. Kenapa Allah pilih kita? Kerana Allah sayang kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur. Yang penganjur sebenarnya Yayasan Warisan Umat Ikhlas. Dan kita sambut oleh di unit pendidikan Islam PBD Mersing, dan benda ini berlaku serentak tuan-tuan di seluruh negara lah, insya-Allah. Dan kita di peringkat PBD kita buat waktu ini. Kenapa kita pilih waktu ini? Waktu ini agak sesuai untuk pilih waktu yang baiklah, pukul 9 pagi. Walaupun kita faham bahawa rakan-rakan banyak aktiviti-aktiviti lain, namun di celah-celah aktiviti itu ada Al-Quran. Ia adalah satu perkara yang paling baik. Kerana Al-Quran kita akan bawa sampai ke alam kubur, dan selepas kita bangkit daripada kubur. Okey tuan-tuan, sekali itu tuan-tuan, saya hanya mewakili Tuan PPD untuk ucapan haluan ini, dan kita doakan supaya program ini akan berjalan dengan lancar. Bukan hanya pada hari ini tuan-tuan, amalan membaca Al-Quran perlu kita buat setiap hari insya-Allah. Baca, faham, dah faham, kita amal insya-Allah. Sekali itu tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Wan Nazri bin Muhammad, Timbalan PPD Sektor Perancangan, mewakili Pegawai Pendidikan Daerah Mersing atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput sekali lagi Tuan Haji Wan Nazri bin Muhammad bagi meneruskan program dengan Majlis Tadabbur Al-Quran. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali untuk sesi ini. Jadi tuan-tuan, saya telah diamanahkan untuk menyampaikan berkongsi sedikit tentang tadabbur Al-Quran. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah sedikit saja. Yang nantinya, yang betul-betulnya nanti tuan-tuan akan dikongsikan dalam slot pukul 12 nanti. Pukul 12 hingga pukul 1. 1 jam je. Tak banyak. Daripada 24 jam hari ini kita hidup, kita ambil 1 jam je untuk hari ini. Okey tuan-tuan, terima kasih atas cikgu
Cikgu Widat kerana jemput saya. Cikgu yang jemput saya ialah Cikgu Ustaz Z. Katanya tak ada orang lain. So jadinya saya mengambil peranan itu hari ini untuk mentadabbur. Katanya program slot tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, saya cuma nak sentuh pada hari ini surah Al-Mulk sajalah. Dalam tadi saya dah sebut bahawa ada surah utama yang dipilih pada tahun ini adalah surah Al-Mulk. Kemudian ada surah-surah Al-Musabbihat. Dan di surah Al-Mulk itu ada tiga motivasi yang telah dikenal pasti dalam surah Al-Mulk yang nanti kita akan sentuh. Kemudian ada 7 formula kejayaan lain yang diambil dalam surah Al-Musabbihat. Kemudian kita juga digalakkan untuk berzikir, solat dan sebagainya lah. Dan tema kita, program kita pada tahun ini adalah Malaysia Berbudi Penyayang. Sempena menyambut kemerdekaan negara Malaysia yang ke-64. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, antara tadi saya sebut surah Al-Mulk, kemudian antara surah lain, surah Al-Musabbihat yang nanti akan disentuh adalah surah Al-Isra', kemudian surah Al-Hadid, kemudian surah Al-Hashr, kemudian surah As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun dengan Al-A'la. Yang nanti detailnya nanti akan disentuh oleh panel khas untuk program ini pada jam 12 nanti. Cuma yang saya nak sebut di sini adalah surah Al-Mulk ni tuan-tuan, saya nak ambil surah Al-Mulk saja. Dalamnya ada 3 motivasi. Surah Al-Mulk adalah satu surah yang kita digalakkan, Nabi pun pesan bahawa sebelum kamu tidur, sebelum kamu pejam mata, bacalah surah Al-Mulk. Para ulama yang terdahulu, kalau ikut Ustaz Ismail Kamus, setiap hari mesti baca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah As-Sajadah, kemudian surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni sebelum kita tidur. Surah Yasin subuh. Satu lagi surah Ar-Rahman. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Lepas Waqi'ah, surah Al-Mulk. Ya bukan? Al-Waqi'ah, As-Sajadah, kemudian surah Al-Mulk. 5 surah yang dia disiplinkan diri dia wajib baca setiap hari sebelum dia mati kecil, sebelum dia tidur. Jadi bila nak tidur nanti tuan-tuan, saya akan sentuh sedikit bacaan sebelum kita tidur lah, yang telah diajar oleh ulama-ulama kita, pada tuan guru kita, sebelum kita menutup mata tidur pada malam hari. Jadi tuan-tuan, ada 3 motivasi dari surah Al-Mulk ini. 1, keberkatan. Memastikan keberkatan dalam amalan dan pekerjaan. Yang pertama tuan-tuan, keberkatan maksudnya kita perlu memastikan bahawa keberkatan dalam amalan dan pekerjaan kita. Keberkatan ini perlu bermula daripada hati tuan-tuan. Hati yang ikhlas, maka dia akan jadi, amalan itu akan jadi ikhlas dan akan dikira sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita berkat, yang kedua motivasi yang ada surah Al-Mulk adalah ingat mati. Bila kita ingat mati, kita akan meningkatkan kualiti dan produktiviti dan sedia berdoa untuk mati pada bila-bila masa. Bersedia untuk mati pada bila-bila masa. Itu mahal tuan-tuan. Tak ada. Paling mahal yang tu, bersedia untuk mati pada bila-bila masa. Ini sekarang kita bila PKPD nak datang pun kita dah rasa takut. Bila polis buat roadblock pun kita dah rasa takut.
Itu yang kita tahu. Tapi bila mati ni kita tak tahu bila dia sampai. Jadi untuk itu tuan-tuan sepatutnya kita bersedia. Bersedia untuk mati, pertama kena meningkatkan kualiti dan produktiviti amal kita, ilmu amal kita, dan kita bersedia mati pada bila-bila masa. Okey tuan-tuan, yang saya nak sebut di sini saya ambil daripada ayat pertama dengan ayat kedua surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha berkat, tabaraka itu maknanya maha berkat. Selain daripada surah Al-Mulk, nama dia ada nama lain pada surah Al-Mulk, iaitu surah Tabaraka. Maksudnya maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang tu kita kena faham bahawa setiap sesuatu yang ada di dunia ini di bawah bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berdoa, jangan sampai kita mengarah. Dalam banyak yang berlaku, ayat kita gunakan bila berdoa kepada Allah, kadang dengan nada yang tinggi, kita lupa bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah. Bila kita berhadapan dengan orang yang lebih besar, yang lebih tinggi darjatnya, kita perlu rendahkan suara. Dengan nada yang lembut. Dan susun ayatnya, kita berdoa itu bukan seolah-olah kita mengarahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita ambil tugas Allah. Kita sebagai hamba sepatutnya kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengarah. Itu adab dalam doa tuan-tuan. Cuma bila orang Melayu ni dia tertarik kepada irama dan lagu. Dan sebab itu dalam banyak rakan kita yang melagukan doa-doa yang ada bagi memudahkan, bagi memandu orang lain supaya mudah ingat dan mudah untuk hafaz, mudah untuk faham. Kalau ayah saya, dia memang tak suka lagu-lagu ni, dia tak suka lagu-lagu. Doa betul-betul kata dia. Cuma bila kita dalam mendidik anak-anak yang kecil, anak-anak lebih tertarik kepada lagu. Jadi mula nak tarik anak-anak itu, kita kena lagukan dululah. Lepas tu bila dah besar, baru kita turunkan dengan nada doa yang betul. Kemudian allazi khalaqal mauta, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Setiap orang yang hidup ni akan mati. Yang mati akan hidup balik. Sekarang ni tuan-tuan, sebenarnya ada yang bila ada orang meninggal dunia, mereka sebenarnya hidup. Hidup kat mana? Hidup di alam kubur. Kalau dulu mak bapak kita, tok nenek kita dah mungkin dah 40 tahun. Dah 40 tahun hari dia duduk dalam kubur, dalam alam kubur. Kita ni kalau mati sekarang hari ni, belum tentu, tak tahu berapa lama kita akan hidup dalam kubur sampai hari kiamat. Jadi di alam kubur ini ada satu alam yang lain, dan digambarkan bahawa seolah-olah dia berada, ada kawan juga. Ada kawan, ada sahabat anda, ada keluarga di sana. Ada kehidupan di sana. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang masa di dunianya dia baik, dia akan dibalas dengan baik. Masa di dunia dia buruk, maka kehidupan di alam kubur pun buruk. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berdoa, kita minta supaya Allah hindarkan kita daripada mati mengejut. Itu ulama-ulama yang terdahulu, guru-guru, tuan-tuan guru dulu, dia takut sangat kalau mati mengejut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mati dalam keadaan tidak bersedia. Kalau kena sakit dulu seminggu, sebulan dulu, ada tempoh untuk bersedia. Untuk mensiapkan diri kita sebelum kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan sebut ada beberapa amalan sebelum kita tidur nanti. Okay, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha kuasa membalas amal kamu? Tak ada orang lain tuan-tuan. Yang maha kuasa balas amal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun ada orang lain balas
kebaikan kita dia tak sama dengan apa yang Allah balas. Balasan Allah lebih tinggi nilainya. Kalaupun tuan-tuan kita berdoa minta dengan Allah tapi Allah tak bagi, sampai sekarang tak bagi. Dah 20 tahun, dah 40 tahun, 50 tahun ni Allah tak bagi apa yang kita doa. Mungkin tuan-tuan Allah tak bagi sekarang kerana harganya terlampau mahal. Allah nak bagi di akhirat. Ya, so jadinya jangan berhenti berdoa untuk kebaikan kita bersamalah. Lagi Maha Mengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Taubat ni penting tuan-tuan. Taubat sebelum kita meninggal dunia. Itu penting. Okey, yang ada 3 motivasi tadi saya dah sebut. Kita pergi pada yang seterusnya. Okay, antara kelebihan surah Al-Mulk tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam ikut hadis Nabi ini, dalam Al-Quran terdiri daripada 30 ayat. Surah Al-Mulk ini ada 30 ayat dan surah ini dapat memberi syafaat bagi orang yang membacanya sehingga dia diampuni. Surah apa tu? Surah Al-Mulk. Yang kedua, surah Al-Mulk adalah penghalang ataupun dan penyelamat yang menyelamatkan pembacanya daripada seksa kubur. Sebab itu para ulama dahulu minta jangan sekali-kali tinggal sebelum kita tidur baca surah Al-Mulk. Faedahnya antaranya syafaat yang ada surah Al-Mulk ini adalah menghindarkan kita daripada seksa kubur. Dahulu Nabi tidak tidur. Nabi tak tidur tiap-tiap malam. Nabi tak akan tidur sebelum membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Ini yang tuan guru Ismail kamu sebut. Dia sebut tiap-tiap hari jangan tinggal dua surah ini, As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Selain daripada itu disebut surah Ar-Rahman dan Yasin dan surah Al-Waqi'ah. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya daripada seksa kubur. Para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakan surah tersebut Al-Mani'ah. Al-Mani'ah maksudnya penghalang. Penghalang daripada seksa kubur tuan-tuan. Ini Nabi sebut. Bukan cikgu kita sebut. Bukan bapa kita sebut. Bukan datuk nenek kita sebut. Tapi Nabi SAW sendiri yang sebut. Kelebihan lain tuan-tuan, tidak merasa azab kubur. Kemudian membantu masuk syurga. Bantu masuk syurga. Kemudian pembaca akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca. So kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi pengganti semasa soal jawab dengan munkar nakir tuan-tuan. Surah Al-Mulk akan bantu kita masa kita berhadapan dengan munkar nakir. Ini soal jawab yang berlaku antara si mati dengan malaikat. Allah hantar 2 orang malaikat, satu munkar dan satu nakir. Ini malaikat bengis ni. Masing-masing ada bawa cemeti dan sebagainya. Tujuannya nak pukul. Lepas saja keluarga kita beredar daripada kubur, malaikat ni akan datang. Dan soal munkar nakir ni dia bukan berlaku satu hari, bukan berlaku 1 jam, 2 jam. Dia boleh pergi sampai 40 hari dan boleh pergi sampai 100 hari. Sebab itu tuan-tuan, kita dinasihatkan keluarga yang tinggal ni, bila ada keluarga yang meninggal dunia, kita yang masih hidup ini sentiasalah berdoa, baca Quran banyak-banyak, buat solat hadiah, bersedekah dan sebagainya, niat untuk arwah si mati dalam tempoh itu, kerana mereka berhadapan dengan soalan munkar dan nakir. Kita tak akan bawa dalam kubur tuan-tuan, kereta banyak pun tak bawa, bini banyak pun tak bawa, suami pun kita tinggal, anak-anak pun kita tinggal.
Rumah pun kita tinggal. Pakaian banyak-banyak almari pun kita tinggal. Handbag pun kita tinggal. Duit pun kita tinggal. Yang kita bawa hanya amal kita. Ada 3 perkara bila kita matinya anak Adam, kita hanya akan bawa 1, sedekatun jariyah. Lagi apa? In qata'a amaluhu idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Doa anak yang soleh, sedekatun jariyah. Lagi apa? Lupa dah. Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. 3 kan? 3 kan? Ya. Okey. Ilmu yang bermanfaat, sedekatun jariyah dengan doa anak yang soleh. Bukan anak saja tuan-tuan. Suami pun, isteri pun, keluarga pun kena doa sama. Maksud anak tu keluarga lah. So itulah bekalan kita masa kita berada dalam kubur. Duduk dalam kubur tu berapa lama? Lama. Kalau datuk bila saya dulu dah 40 tahun lebih ni duduk dalam kubur ni. Belum bangkit-bangkit lagi. Walaupun orang kata kiamat dah dekat, tapi dah 40 tahun lebih tak bangkit-bangkit juga. Zaman Nabi dulu 1400 tahun lebih. Masa tu pun Nabi kata kiamat dah dekat. Dah 1400 tahun lebih dah berlalu. Sekarang dah kita makin dekat pada kiamat. Apa namanya, alamat-alamat kiamat tu dah makin nampak. Antara alamat kiamat yang sedang berlaku yang kita hadapi pada hari ini adalah pandemik ni lah. Virus, wabak yang berlaku. Itu antara tanda-tanda kiamat. Okay, yang keenam, wajah akan dicerahkan seperti Nabi Yusuf pada hari kiamat. Kemudian mengampunkan dosa pembaca dan hati beriman. Rasulullah SAW berkata bahawa hati kita akan beriman sekiranya kita mempelajari dan membaca surah ini dengan penuh istiqamah. Baginda bersabda, hatiku ingin supaya surah Al-Mulk berada dalam hati setiap orang beriman. Itu hasrat Nabi. Nabi nak sangat supaya surah Al-Mulk ini sentiasa berada dalam hati kita. Aku sungguh gembira, kata Nabi, sekiranya orang mukmin sentiasa membaca surah Al-Mulk sehingga seolah-olah surah ini tertulis dalam hati dia. Kena letak dalam hati. Dulu pun saya banyak alpa juga, banyak lupa. Terlepas pandang nak baca surah Al-Mulk. Pasal nak kejar tidur, nak tidur tepat. Sebenarnya kita boleh atur. Semua tu kita boleh atur. Mestikan disiplinkan diri kita, wajibkan sekurang-kurangnya kita baca surah ni lah sebelum kita tidur. Kemudian kita akan disayangi dan dikasihi oleh orang sekeliling. Para ulama yang terdahulu berkata bahawa sesungguhnya surah Yasin, satu surah Yasin tuan-tuan, satu lagi surah Al-Mulk, terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Barang siapa mengamalkannya, nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan itu, serta dikasihi oleh semua manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk. Hebat pada pandangan makhluk dan hebat lagi pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 tuan-tuan, antara kelebihannya melindungi kita daripada seksa kubur. Apabila malaikat Munkar Nakir datang untuk soal kita nanti, manusia akan pengsan apabila melihat wajah malaikat azab ni. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan surah Al-Mulk, ia akan menjadi penghalang daripada diseksa. Ini boleh dilihat di mana ya Rasulullah sesungguhnya dalam hadis, ya Rasulullah sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab Rasulullah SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Kesimpulannya rakan-rakan, surah Al-Mulk sangat bagus untuk menjadi amalan setiap umat Islam. Salah satu amalan mulia selain daripada membaca surah ini adalah sedekah. Sedekatun jariyah. Sedekah yang kita sedekah, dia sentiasa mengalir pahalanya. Contohnya kita sedekahkan sejadah.
untuk orang sembahyang. Selagi mana orang guna sejadah tersebut, selagi itu pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun selepas kita meninggal dunia. Tuan-tuan, satu doa yang saya nak turunkan pada hari ini adalah rakan-rakan, ini saya ambil daripada benda ini, maksud ijazah ni bukan saya yang terima ni, saya capture daripada satu buku. Jadi saya nak saya turunkan ijazah kepada rakan-rakan supaya bacakan doa ini setiap kali lepas kita solat. Setiap kali lepas kita solat. Doanya apa dia? Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taubat sebelum mati. Kita tak nak kita mati nanti tak sempat nak taubat. Sebab itu ulama terdahulu dia takut mati secara mengejut. Mati dalam tidur. Dalam tidur dia paling takut. Mati dalam tidur. Ni tak jauh sangat. Mati-mati mengejut pun dia takut. Jadi kita diajar supaya Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Kita minta supaya Allah kurniakan kepada kita ni taubat sebelum kita mati. Wa indal mauti syahadah. Dan ketika mati itu ada syahadah, ada syahid. Dan kita ada bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal mauti, dan kita minta supaya selepas kita mati nanti kita dapat masuk ke syurga Allah. Jannatan wa na'ima. Ada jannah, ada syurga dan ada nikmat. Saya ulang balik. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Tuan-tuan, boleh tak seorang buka? Dia kalau kita dari segi penitisan ilmu tu mesti disambut oleh penulis. Kena sambut Ustaz. Kena sambut lah. Tapi kena baca lah. Macam guna Ustaz. Boleh. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Boleh baca? Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Wa indal mauti syahadah. Indal mauti syahadah. Wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Okey, kemudian tuan-tuan sebut qabilna. Okey, qabilna. Qabilna tu maksudnya saya terima lah. Okey, maksudnya. Qabilna. Nanti tuan-tuan amalkan, mudah-mudahan Allah beri peluang untuk kita bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Okey, satu lagi tuan-tuan. Ini saya ambil daripada Jakim. Benda ni pun pernah disebut oleh ulama-ulama yang terdahulu. Doa penghujung umur yang baik. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayyami yawma alqaq. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah pada penghujungnya dan sebaik-baik amalan kami sebagai penutupnya. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari di mana aku berjumpa denganmu kelak. Ini kita minta supaya Allah tetapkan hati kita. Kalau kita bergeluh gesah, selalu disebut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu, tetapkanlah hati pada ibadatmu dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, seterusnya. Okey, ini saya nak sebut. Tuan-tuan, bila kita tidur ni, tidur sebenarnya kita mati. Ada orang tidur terus, tak bangkit-bangkit. Maknanya terus Allah ambil dia, sebab matikan dia dalam tidur. Tapi tadi kita minta, ulama terdahulu minta supaya dia jauh sangat, tak nak mati dalam tidur. Dia nak mati semasa berdakwah, nak mati semasa berceramah, nak mati masa mengajar, nak mati masa bekerja. Dia tak nak mati masa-masa rehat. Kerana fadilatnya lebih besar. Kematian itu ada kematian yang husnul
khatimah. Dia tak bermakna mati masa tidur tu bukan husnul khatimah, tidak. Ini antara yang lebih baik, lebih aula. Jadi tuan-tuan, sebelum ni saya sebut bahawa IST kan, IST tu IST 100. IST 100 maknanya istighfar 100, selawat 100, tahlil 100. Setiap hari baca 100 kali. Sekurang-kurangnya 100 kali. Ada orang kata nak 1000 pun boleh. Kalau boleh pergi 1000 apa ni selawatnya. Kemudian sebelum ni saya sebut juga bahawa Allah makfina bihalalika an haramika tu kita baca, kita sebut belum? Rasa macam dah sebut, dah bagi pada tuan-tuan. Allah makfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Yang ni kita minta supaya Allah jauhkan kita, Allah berpadakan kita dengan rezeki yang kita ada, rezeki halal yang kita ada, dan kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada benda-benda yang haram. Ada lalu duit depan mata pun 2 bilion ke berapa bilion tu kita tak kelabu mata. Ya, tuan-tuan, jadi Allah makfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak 3 kali selepas setiap solat fardu. Cuma solat maghrib, selepas solat maghrib dengan solat subuh kita baca dia 7 kali. Selepas solat Jumaat kita baca dia 70 kali. Yang ni saya dah sebut dulu. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Okey tuan-tuan, sebelum kita tidur Mula-mula sekali tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 kali. Atau 41 kali. Sekejap je bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Cukup 3 jari ni dah 21 kali. 21 kali atau 41 kali. Okey. Kemudian Nabi ajar apa lagi? Baca surah ayat kursi. Ayat kursi sekali. Kemudian baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Kemudian Fatihah 3 kali. Kemudian kita baca apa tuan-tuan? Kita ludah. Bukan seolah-olah meludah pada tangan. Puh macam tu. Lepas tu kita sapu tubuh je, segala tubuh sampai ke kaki dan tempat-tempat tubuh yang boleh sampai tangan. Barulah kita baring. Dan lepas baring, kita selawat sampai kita tertidur dengan selawat tersebut. Itu satu amalan tiap-tiap malam kena buat eloknya. Tapi sebelum tu baca apa tadi? Baca surah Al-Mulk. Apa nama Tuan Guru Haruddin Al-Hafiz mengajar kita. Dia ajar kita bagaimana untuk berinteraksi dengan orang yang dah mati. Tapi Allah tak bagi kepada semua orang. Allah pilih-pilih. Haruddin sendiri pun dia dapat jumpa dengan ayah dia pun melalui datuk dia. Selepas 43 tahun dia amalkan benda ni baru dapat jumpa ayah dia yang dah meninggal dunia. Dan dia dapat betulkan kesilapan ayah dia. Akhirnya ayah dia dalam kubur hidup dalam keadaan yang aman selepas itu. Bacanya apa tuan-tuan? Sebelum kita tidur, kita solat sunat taubat. Taubat dulu. Dah taubat semua dan kita maafkan semua kesalahan diri kita dan kesalahan orang lain. Yang keduanya kita solat hajat. Kita minta supaya Allah bertemukan roh kita dengan roh si mati dalam mimpi. Untuk berinteraksi dan bertanya khabar. Dan kalau ada keperluan, kita boleh bantu si mati yang sedang berada di dalam kubur. Niat macam tu. Kemudian dah sebelum tidur tadi baca macam tadi dan kita akhiri dengan selawat dan tertidur. Haruddin 43 tahun tuan-tuan, dia buat benda ni baru dapat jumpa ayah dia. Dan dia dapat selesaikan masalah ayah dia dalam kubur. Kena sabar tuan-tuan.
Kita amal tu maknanya bukan Allah bagi terus. Allah kadang Allah tangguh sampai kadang puluh-puluh tahun, kadang beberapa jam, kadang beberapa hari, berbulan. Jadi kena sabar. Ayat kursi 3 kul bismillah 41 kali. Surat taubat dan maafkan semua kesalahan orang lain yang orang lain yang buat salah pada kita. Satu lagi tuan-tuan, dosa yang hari ini yang selalu kita buat. Ni ramai buat ni. Dosa mengumpat. Ramai sangat buat. Itu satu penyakit di akhir zaman. Yang kedua penyakit di akhir zaman adalah keras hati. Orang lain semua dah nangis, dia je yang keras hati, tak menangis-nangis. Jadi dua penyakit ini adalah penyakit akhir zaman yang banyak menular dalam masyarakat Islam. Selain daripada itu adalah meninggalkan solat. Jadi tuan-tuan, tinggalkan solat. Kita ada satu doa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita pernah melakukan dosa pada makhluk, pada orang lain, dan kita tak jumpa nak cari orang tu, nak minta maaf, sampai ke sudah tak jumpa, kadang kita malu nak jumpa dia, nak minta maaf. Dalam doa kita tuan-tuan, kita selitkan ayat ini. Contohnya Rabbana ghfir lana zunubana wali walidina wali ashabil huquqi alaina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Yang saya nak sebut adalah wali ashabil huquqi alaina. Dan kita minta supaya Allah ampunkan juga dosa kita ni dan dosa orang-orang yang hak-hak mereka ni masih ada pada diri kita. Yang kita tak sempat nak minta maaf, dan tak sempat, kita mungkin tak sempat bayar hutang contohnya. Hutang-hutang lama. Jadi yang beri hutang pun dia dah kadang lupa. So kita pun tak sempat bayar hutang tersebut. Tapi ada cara tuan-tuan. Jangan tuan-tuan tak bayar terus. Bayar ke masjid, bayar ke tempat lain, ataupun bayar kepada waris yang ada. Kalau tak jumpa waris, bayarlah kepada tempat-tempat kebajikan yang lain. Hutang kena bayar. Kecuali bila dah dihalalkan. Bila yang pemberi hutang dah meninggal dunia, kita kena minta halal daripada waris. Itu cerita dia. Jadi hutang ni satu perkara yang amat penting, tapi ramai yang pandang enteng benda ni. Dia nanti akan menentukan hidup sebenar kita di dalam kubur dan selepas kubur lah. Jadi tuan-tuan, antaranya tadi yang saya sebut, masukkan doa wali ashabil huquqi alaina. Wali ashabil huquqi alaina. Wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, saya ingat sekali itu saja. Sekarang dah pukul 10. Apa yang baik tu tuan-tuan ambil. Yang lain ini tuan-tuan akan disentuh oleh pada pukul 12 nanti oleh panel khas di TV Al-Hijrah dan saluran maya yang lain lah. Jadi yang betul-betul nanti akan dikupas oleh pasukan yang telah dibentuk, panel yang ada 3 orang ataupun 4 orang panel nanti akan menyentuh perkara tersebut, menghuraikan tentang surah Al-Mulk, menghuraikan surah Al-Musyabbihat. Boleh tuan-tuan, sekali itu tuan-tuan, apa yang baik tuan-tuan ambil, yang tak baik itu tuan-tuan tinggalkan, dan sebolehnya kalau tuan-tuan jumpa yang tak baik, betulkan. Betulkanlah saya. Tak takut nanti saya akan lupa diri, lupa daratan, buat benda yang salah sampai saya mati. Tak boleh, tak bagus macam tu. Bila kita lihat rakan kita buat salah, kita tegur. Cara tegur pun tegur yang berbeza lah. Kadang ada orang tak boleh terima teguran dengan lembut, dia hanya boleh terima dengan kasar.
Ada orang hanya boleh terima teguran dengan tulis, memo, arahan rasmi dan sebagainya. Ada orang tak suka ditegur. Itu semua orang kita kena hadapi dengan hati yang terbuka lah. Kerana setiap orang mempunyai soft spot. Dia yang soft spot. Titik lembut dia yang berbeza. Saya punya titik lembut yang berbeza. Cikgu Yazid lain, Cikgu Widat lain. Widat ni bagus. Widat ni maksudnya kasih sayang. Muhammad Widat. Kasih sayang yang terpuji. Bagus nama dia. Okey tuan-tuan, sekali itu tuan-tuan perkongsian daripada saya. Yang silap salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widat. Ya. Ya. Dalam chat tu ada pertanyaan tentang surah Al-Musabbihat. Pertanyaan tu. Betul tak Ustaz? Ustaz cek Al-Musabbihat. Dah. Ada 7 surah. 7 tu nanti 7 surah tersebut nanti akan disentuh. Dalam slide tadi pun ada. Maksud Al-Musabbihat adalah surah-surah yang diawali dengan Subhanallah. Yusabbihu dan Sabaha. Okey. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya majlis tadabbur Al-Quran sebentar tadi, maka tamat sudah majlis kita pada hari ini. Semoga amalan membaca Al-Quran menjadi amalan kita semua sehari-hari, insya-Allah. Tuan-puan juga boleh mengikuti program Quran Hour ini secara langsung di siaran televisyen Al-Hijrah bermula jam 12.30 hari nanti. Sebelum saya mengakhiri majlis kita, izinkan saya membaca sepotong hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan bersungguh-sungguh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.